إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Pada pertemuan yang lalu, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah selesai baca hadis yang ke-10 ataupun kita selesai cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Kita dah cerita panjang lebar bermula kehidupan baginda, apa yang berlaku kepada Nabi Ayub, apa yang Allah uji kepada Nabi Ayub, dan akhirnya hasil kesabaran dan berdoa Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Kami sembuhkan penyakit yang diuji kepada Nabi Ayub alaihi salam, dan Allah balas, Allah bagi balik ganti kepada Nabi Ayub alaihi salam. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-11, muka surat 42, yang bertajuk batu melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kalau ikutkan seperti mana biasa kita baca ataupun seperti mana biasa bila kita sentuh hadis berkaitan dengan nabi-nabi, kita akan cerita tentang nabi tersebut. Tapi oleh kerana Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang paling banyak yang Allah rekod dalam Al-Quran, dan Nabi Musa alaihi salam ni seingat saya kita dah pun baca ataupun kita dah pun cerita tentang riwayat hidup Nabi Musa alaihi salam pada kuliah Ramadan yang lalu. Kuliah Ramadan tengah hari Ramadan yang lalu kita dah pun baca. Bagi tuan-tuan yang nak tengok semula, kita ada buat 4 siri ataupun 4 kali cerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, bermula daripada Nabi Musa alaihi salam sebelum lahir sampailah Nabi Musa alaihi salam lepas menjadi rasul sehinggalah berhadapan dengan karenah Bani Israel. Baik, pun begitu tuan-tuan, insya-Allah kita akan ulang sikitlah, walaupun kita tak ulang secara sempurna. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok balik dekat abang kita yang rekod ni dalam Munir Studio, ada
direkodkan cerita Nabi Musa yang kita cerita pun, yang telah kita cerita tu, ala kulli hal kita nak cerita juga sikit. Baik, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi ataupun nama yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan ingat fakta ni sampai bila-bila. Nama Nabi Musa adalah nama yang paling banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang berjumlah 136 kali. Bermakna nama yang paling banyak dan nama yang paling Allah nak untuk kita perhati tengok. Mesti ada benda yang Allah nak suruh kita perhati tengok, kerana nama Nabi Musa adalah nama yang paling banyak. Nama kedua yang paling banyak adalah nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, bila kita sebut berkaitan dengan nama yang Allah sebut dalam Al-Quran, nama lelaki banyak Allah sebut dalam Al-Quran, terutama nama Nabi-Nabi dan juga nama orang-orang soleh, seperti nama-nama Zulkarnain, seperti mana nama Ali Imran. Beberapa orang lelaki yang mereka ini sebahagian ulama kata bukan daripada kalangan Nabi-Nabi, tapi Allah sebut, Allah rekodkan dalam Al-Quran. Nama Nabi-Nabi juga banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Macam kita sebutkan tadi, Nabi Musa 136 kali, Nabi Ibrahim alaihi salam 72 kali, dan beberapa orang Nabi, Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria 12 kali. Dan tuan-tuan, nama perempuan tidak Allah sebut kecuali hanya seorang sahaja. Nama perempuan tidak Allah sebut kecuali hanya seorang saja, iaitu nama Maryam. Ni fakta ni tuan-tuan ingat sampai bila-bila. Tidak ada nama perempuan yang direkodkan dalam Al-Quran melainkan hanya nama Maryam saja, mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu pun kata ulama kerana nak bagi tahu kepada orang yang baca Al-Quran, kepada orang yang kaji Al-Quran, bahawa Maryam itu adalah seorang hamba Allah yang soleh. Dia seorang hamba Allah dan dia ibu kepada Nabi Isa yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Yang tu nanti sampai cerita dia, sampai masa dia kita akan cerita insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Musa alaihi salam, kalau secara kesimpulannya cerita besar hidup Nabi Musa alaihi salam ini hebat. Yang mana baginda Nabi Musa alaihi salam ini tidak ada nabi yang Allah rekodkan cerita dia sebelum daripada kelahiran dia, selain daripada Nabi Musa. Nabi Musa satu-satunya nabi dan cerita yang Allah rekod dalam Al-Quran sebelum baginda lahir lagi, dah cerita dah dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga Allah cerita sebelum Nabi Musa lahir. Kemudian ketika Nabi Musa dalam keadaan remaja bersama dengan Fir'aun, hidup dengan Fir'aun, duduk dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dewasa sebelum dilantik menjadi Nabi. Kemudian selepas dilantik menjadi Nabi, kemudian Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, lawan dengan kerajaan Fir'aun. Dan yang terakhir, Nabi Musa layan karena Bani Israel alaihi salam. Itu antara kisah yang berkisah dalam Al-Quran yang Allah rekod, yang Allah rakam dalam Al-Quran. Yang mana beberapa hadis-hadis yang nanti kita akan baca ada hubung kaitnya di antara 5-6 sejarah yang terkait dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, kisah Nabi Musa ni kisah yang unik, kisah yang banyak pengajaran, kisah yang saya kira tuan-tuan kena buka, kena amal, kena baca, kena buka dan tengok, perhati lah. Pagi ni tuan-tuan, kita nak bawa salah satu daripada kisah kecil. Dia bukan kisah besar, tapi salah satu daripada kisah kecil yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada sahabat Nabi dan ceritakan kepada kita semua. Mari kita tengok apa hadis dia. Hadis yang ke-11, batu melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Musa alaihi salam kana rajulan hayyan sittiran la yura min jasadihi syai'un istihya'an minhu fa'adhahu man azahu min bani Israil faqalu mastatara hadha istatarru illa min 'aibin fi jildihi imma barasun wa imma adratun wa imma afatun wa inna Allah azza wa jalla aradu an yubarri'ahu mimma qalu faqala yawman wahdahu fawada'a thawbahu 'ala al-hajar summa ightasala falamma faragha aqbala ila thiyabihi liya'khuzaha wa innal hajara 'ada bi thawbihi fa'aqadha Musa 'asahu wa talaba al-hajar faja'ala yaqul thawbi hajar summa intaha ila mala'i min bani Israil fara'awhu 'uryanan ahsana ma khalaqallah fabarra'ahu Allah mimma yaqul faqama al-hajar fa'aqadha thawbahu falabisahu fatafiqa bil hajar darbatan bi'asahu wa inna bil hajari lanuban min athari darbi salasan aw arba'an aw khamsan fadhalika qawluhu ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhi azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha atau kama qala hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Baik, mari kita tengok apa hadis yang Nabi sebut ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam seorang lelaki yang hayyan sitiran, seorang lelaki yang pemalu dan sentiasa menutup tubuh badannya. Tuan-tuan, Nabi Musa AS ni seorang yang sangat pemalu. Walaupun kita tahu Nabi Musa ni seorang yang tegas, seorang yang boleh dikatakan keras, seorang yang agak kita kata spoken, seorang yang jenis sebut cara direct, jenis tegur cara direct, jenis cakap cara direct. Tetapi Nabi Musa ataupun semua Nabi-Nabi adalah seorang yang pemalu. Tuan-tuan, sifat malu salah satu daripada sifat yang makin hilang dalam kalangan manusia hari ini. Ini salah satu benda yang kita kena cermat dan perhati dan kita kena pertahankan. Sifat malu adalah satu sifat yang hari ini bukan kata orang Islam, tetapi secara umumnya manusia makin lama makin hilang perasaan dan sifat malu. Sebab itu Nabi SAW sebut, Nabi kata al-haya'u syu'batul iman. Malu itu sebahagian daripada cabang-cabang iman. Tuan-tuan, malu ni dia ada dua jenis. Satu yang nama dia al-haya'un, satu lagi nama dia khala'. Malu yang satunya kena pada tempat dia, kita buat dapat pahala, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi malu yang tak kena tempat. Selalu tuan-tuan kita sebut dekat anak-anak kita yang duk mengaji, kita kata malu ni ada dua macam kita sebut tadi. Kebanyakan pelajar ni dia malu yang tak kena tempat. Tanya nama tak mau sebut, malu ustaz. Malu kau tanya nama pun tak mau nak habaq. Bahkan malu dalam beberapa keadaan, iaitu malu dalam nak buat ibadat. Malu nak main duduk soft di depan, suruh orang, itu malu tak kena tempat. Kan kadang-kadang bila hari Jumaat kita duduk perhati bila buat soft,
Kan bila buat soft, ada ruang kosong di depan, kita duduk diri congak depan tu, siapa pun tak pi. Bahkan suruh orang pula pi mai, orang belakang masuk, orang belakang masuk. Itu ruang untuk kita. Kita ada masa boleh masuk. Depan kita patutnya kita masuk dulu, tapi kita bagi orang masuk dulu. Itu tak kena tempat. Perbuatan yang tak kena tempat. Bila tanya pasal apa ni, malu dia kata nak duduk depan. Bahkan kedudukan duduk di saf awal ni, duduk di saf depan, makin dekat kita dengan imam, makin banyak pahala, tapi malu pula. Dia kata malu. Sifat malu adalah sifat yang hari ni makin hilang. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, apabila kamu hilang perasaan malu, buatlah apa yang kamu suka. Sebab itu tuan-tuan, hari ni macam-macam orang sanggup buat apa saja. Sebab apa? Sebab hilang perasaan malu. Hilang rasa malu. Orang Islam dia tu, nama Islam, IC hilang. IC tu Islam, tapi dalam perbuatan-perbuatan dia tunjuk seolah-olah tak ada langsung rasa malu. Hari ni berapa orang yang dia kalau tak semayang, dia tak rasa malu sebab dia tak semayang. Dia rasa biasa pula, tak semayang biasa. Kan kita kalau ada rasa, aku tak semayang lagi ni, berasa malu. Kalau dia tak malu dengan orang pun, sekurang-kurangnya dia malu dengan Allah. Dia kata lambat hari ni kata semayang. Malu dia dengan Allah. Tapi bila orang dia tak ada perasaan malu, dalam masa yang sama dia akan langgap buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan yang paling kita takut apa dia tuan-tuan? Buat benda yang Allah Subhanahu Wa Taala murka, yang akhirnya azab Allah turun bukan kena dia seorang, habis semua kita kena sama. Tuan-tuan, sebab itu perasaan malu ni kena latih, kena didik daripada lah ni kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kena latih, kena didik. Anak kita yang kecil, yang umur 6-7 tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, nak kena latih dah. Kalau yang perempuan, bagi tahu kakak pakai tudung. Jangan keluar kereta kalau tak pakai tudung. Pesan kat dia. Jangan keluar nak main dari luar daripada rumah kalau tak pakai tudung. Supaya dia tahu tudung tu benda yang penting. Sebahagian daripada benda yang dituntut oleh Allah. Buat itu benda yang elok. Latih supaya dia ada perasaan malu. Malu nak buat jahat. Malu nak buat dosa. Baik. Nabi Musa AS salah seorang daripada lelaki yang dia ni seorang yang pemalu. Seorang yang pemalu dan sentiasa sitiran menutup tubuh Nabi Musa AS. La yura min jasadihi syai'un. Kata Nabi SAW, tidak kelihatan sedikit pun dari tubuhnya. Tuan-tuan, Nabi Musa AS ni seorang yang menjaga diri dia di hadapan orang lain. Dia tuan-tuan, saya nak sebut bagi, minta maaf saya. Tapi kadang-kadang benda ni penting. Ada benda yang kita buat, tapi bila kita tunjuk kepada orang yang lebih bawah daripada kita, mungkin tak sesuai untuk dia tengok. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baik kepada orang yang biasa, tapi nampak tak baik kepada orang yang atas daripada tu. Baik pada orang yang baru nak mula buat amalan, orang jadi baik. Tapi kepada orang yang muqarrabin, orang yang lebih dekat kepada Allah, yang tu tak baik. Tuan-tuan, ada benda-benda yang macam tu. Contohlah ni, maaf cakap. Contohnya, kalau kita ni seorang yang hisap rokok, kita kata, seorang yang hisap rokok. Hisap rokok tu itu satu hal. Hang nak hisap tak ada masalah apa. Tapi sekurang-kurangnya depan cucu hang, depan anak hang, kalau boleh jaga, janganlah hisap depan mereka. Pasal apa? Bila cucu tengok, boleh jadi cucu kata, Tok Wan, makan apa? Tok Wan, isap apa? Tok Wan buat apa? Tuan-tuan, benda tu, dia seolah-olah macam membuka dia punya ruang-ruang, benda-benda yang tak berapa elok. Nabi Musa AS, dia menjaga sampai macam tu. Sampai tubuh badan Nabi Musa pun, Bani Israel tak boleh tengok. Nabi Israel daripada kalangan Bani Israel, tak ada yang tengok, yang boleh nampak badan Nabi Musa AS.
Kita pun macam tu tuan-tuan. Ada benda-benda yang kita buat depan anak-anak kita yang kita nampak, kita tunjukkan dia secara jelas. Ada benda-benda yang kita tak tunjuk depan anak kita. Antara sebabnya apa? Kerana tak mau, takut-takut benda tu benda yang anak kita mungkin salah faham, anak kita mungkin salah erti, mungkin apa benda yang dia nampak, dia boleh pandang, ambil benda yang negatif daripada benda tu. Masalah. Baik. Tuan-tuan, kami ada seorang sahabat dulu zaman mengaji, almarhum dah dia. Kami ni tak pernah tengok dia tu buka baju. Bahkan adik-beradik dia kata dia ni punya malu duduk dalam rumah ni, kami pun tak pernah tengok dia buka baju. Kembali lagu tu adik-beradik pun kata kami pun tak pernah tengok dia buka baju. Kira kami ni bukan setakat tak pernah tengok dia buka baju, kopiah dia yang dia pakai pun kami tak pernah tengok dia buka. Allahu Rabbi. Bila buat camp, buat program-program yang dia jauh daripada keluarga, mai duduk di dekat-dekat dengan kami ni, kami duduk teringin nak tengok dia buka kopiah. Bukanlah benda apa sangat pun, tapi sajalah kita duduk melawak kadang-kadang ni duduk kata hang ni bila nak buka kopiah ni, kata kat dia. Dia tak buka sampai aku sudah masuk dalam bilik air, mandi pun pakai kopiah. Dia boleh mandi masuk dalam bilik air seorang-seorang dia tu pakai kopiah, lagi dia masuk dia buka kopiah tu dalam seorang-seorang dalam bilik air, dalam tandas tu, dia mandi lepas tu keluar bilik air dia pakai balik kopiah. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Ada orang yang dia malu sampai macam tu. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, istihyanan minhu, Nabi Musa alaihissalam malu kepada Bani Israel. Kemudian Nabi SAW sebut, lalu ada daripada kalangan Bani Israel pun menyakitinya. Fa'azahu min Bani Israel. Faqalu mastataru. Bila Nabi Musa buat macam tu, Nabi Musa ni tunjuk dia ni seorang yang malu, tak pernah tunjuk tubuh badan Nabi Musa ni kepada Bani Israel, maka Bani Israel pun buat satu spekulasi, buat satu fitnah tuhmahan kepada Nabi Musa. Apa depa kata? Depa kata kepada Nabi Musa, Musa tidak menutup tubuh badan, melainkan kerana kecacatan yang ada pada kulitnya. Nabi Musa ni dia tak buka baju di kalangan kita ni, boleh jadi Nabi Musa ni ada sakit kulit ni. Nabi Musa ni ada sakit kulit. Depa kata Nabi Musa ni boleh jadi ada baras. Kan kita duk baca, Tuan Imam akan baca doa minta dijauhkan daripada baras. Baras ni apa dia? Sopak. Ada tompok-tompok dekat kulit ni. Nabi Musa ni tak mau duk mandi dengan kita ni pasal Nabi Musa ni ada sakit kulit ni. Nabi Musa ada sopak. Bahkan lagi teruk daripada tu, depa kata apa? Nabi Musa alaihi salam ni wa imma adratun wa imma afatun. Nabi Musa ni barangkali ada kecacatan pada kemaluan dia. Dia tuan-tuan sampai macam tu. Bani Israel ni sampai cerita benda dalam kain Nabi dia. Cerita sampai macam tu. Musa ni, dia ni ada masalah kemaluan. Masa ni dia malu-malu. So apa macam tu tuan-tuan? Kerana Bani Israel pada masa tu memang dibenarkan pada syariat mereka mandi beramai-ramai dalam keadaan telanjang. Lain macam Ustaz. Ni sungguh bukan kita reka. Memang Bani Israel ataupun syariat Nabi Musa alaihissalam memang membenarkan Bani Israel mandi dalam keadaan telanjang bogeh. Bukan takat telanjang bogeh, ramai-ramai. Mandi ramai-ramai. Mai syariat kita lah, syariat kita ubah balik. Allah Subhanahu Wa Taala tukar daripada boleh mandi ramai-ramai dalam keadaan telanjang, kemudian zaman kita hari ni tak boleh dah. Syariat Nabi Muhammad, Nabi kita tak boleh. Pun begitu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pi belah barat, pi belah Australia, pi belah pantai, pantai-pantai, banyak pantai-pantai yang naked beach, pantai yang memang nak masuk tu nak kena telanjang. Pagat dah nanti tahan dekat pintu nak masuk pantai tu, tak boleh masuk kalau hang tak telanjang. Bahkan depa hari ni pula pelik pula, kalau pakai pakaian maksudnya hang pelik pada orang. Hang tak pakai, yang tu ikut dia punya syarat dia.
Tuan-tuan, bahkan kalau hari ni di tempat-tempat orang-orang putih, di tempat mandi, di kawasan spa-nya, kawasan mandi wapnya, kawasan jacuzzi dan sebagainya, semua kalau tuan-tuan perhati sebenarnya memang depa ni style, memang jenis tak pakai pakaian apa. Memang jenis telanjang. Memang jenis telanjang. Sebab apa? Sebab depa ikut kepada apa yang pernah dilakukan ataupun dibuat oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam dia tak pakai pakaian apa? Nabi Musa alaihi salam sentiasa pakai pakaian sampailah depa kata Nabi Musa ni orang yang ada penyakit kulit, orang yang ada sakit tu, ada sakit ni, macam-macam. Tuan-tuan, oleh kerana tu bila depa duk buat apa spekulasi, depa duk tuduh macam-macam, Nabi Musa tak buka pakaian pasal dia sakit, pasal dia ada penyakit, pasal dia ni macam-macam depa duk sebut daripada kalangan depa. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali Bani Israel ni, sampai tak ada gosip lagi. Cerita macam tu. Nabi Musa ni macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala wa inna Allah azza wa jalla arada ayyubarri'ahu mimma qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan Nabi Musa alaihi salam daripada tuduhan depa. Bila depa duk sebut kata macam tu, Allah Subhanahu wa taala nak tapih buang. Allah nak tapih apa yang depa kata tu sebenarnya tak betul. Apa yang berlaku? Satu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala yawman wahdan fawada'a thawbahu 'ala al-hajar. Nabi kata satu hari Nabi Musa alaihi salam mandi seorang diri. Sebelum mandi, Nabi Musa alaihi salam meletakkan bajunya di atas sebiji batu. Macam biasalah Nabi Musa dia mandi seorang diri. Bila dia nak mandi, Nabi Musa buka pakaian Nabi Musa pun letak di atas satu batu. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam tengah dia duduk mandi, kata dalam hadis, tiba-tiba batu tadi tu bergerak melarikan pakaian Nabi Musa. Batu tadi tu dia bergerak melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, bukan kita reka ni. Tuan-tuan buat heran pula. Batu lari ustaz. Bukan kita reka ni hadis Nabi. Nabi sebut ketika Nabi Musa letak pakaian dia dekat batu tu, tuan-tuan, tiba-tiba batu tu pun lari. Batu tu lari daripada Nabi Musa alaihi salam dengan membawa sekali dengan pakaian Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa tengok macam tu, maka Nabi Musa alaihi salam pun terus mengambil tongkatnya. Nabi Musa ambil tongkat dia, Nabi Musa ligat. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam tadi ni dahlah mandi dalam keadaan yang tidak pakai apa-apa. Ada sebahagian yang menyebut Nabi Musa ni bukanlah kata tak pakai apa, Nabi Musa pakai juga kain basah kecil. Macam kita lah tuan-tuan, bila mandi pakai kain basah kecil. Nabi Musa alaihi salam pun ada sebahagian riwayat kata macam tu lah. Nabi Musa taklah kata tak pakai apa, tapi pakai juga kain basah. Kain basah tuan-tuan, tahu mana? Bukan macam kain pelekat kita kemas betul, bukan macam jubah kita, bukan macam seluar kita pakai, tak. Kain basah, tahu mana? Bila lari pula, bila ligan pula, selak sana, selak sini, nampak situ, nampak sana dan sebagainya. Nabi Musa alaihi salam pun ligan batu tadi tu. Sambil-sambil Nabi Musa ligan, Nabi Musa sebut, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Oi batu, baju aku. Oi batu, baju aku. Batu, jangan buat lari baju aku. Batu, jangan buat lari batu. Payah juga nak sebut batu, baju, batu, baju. Dia dekat-dekat. Kan? Nabi Musa sebut, Nabi Musa kata, "Oi batu, jangan buat lari baju aku. Batu, baju aku. Batu, baju aku. Jangan buat lari, jangan buat lari." Ni batu bawa lari baju Nabi Musa alaihi salam. Batu itu terus melarikan pakaiannya sehingga sampai di tempat sekumpulan Bani Israel. Tuan-tuan, batu tu bukan bawa lari tu, bawa lari biasa-biasa. Bawa lari baju Nabi Musa alaihi salam ni sampai di pertengahan tempat orang ramai Bani Israel berkumpul.
Kalau kita tuan-tuan buat lari tu sampai tang mana? Sampai tang market. Tu dia. Buat lari sampai kat market tu. Ni nak bagi sekali tang ni tepi kita punya ni pasar raya ni dia tang tu. Buat lari pergi duduk tang tu. Orang ramai dengan duduk pasang kemah, dengan duduk pasang meja, dengan duduk baru start enjin apa semua. Tiba-tiba dalam keadaan telanjang bogel, dalam keadaan Nabi Musa pakaian yang tak lengkap, kena pi sampai di situ. Punyalah nak habaknya kata Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada Bani Israel bahawa Nabi Musa ni tidak ada sebarang kecacatan. Tuan-tuan, apa yang berlaku pula bila batu tadi tu bawa lari sampai di tengah orang ramai, di situlah baru dia berhenti. Sampai dekat orang ramai, tengah orang ramai itulah dia berhenti. Tengah orang ramai tu, tentulah dia berhenti. Bila orang ramai berhenti, bila batu tu berhenti di tengah orang ramai, maka orang ramai pun perhatilah tengok ada orang yang duk ligan. Yang duk ligan tu rupanya Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan yang tidak sempurna pakaian dia, sebagai riwayat kata dalam keadaan telanjang. Apa yang jadi? Depa terkejut tengok Nabi Musa alaihi salam. Depa terkejut tengok. Tuan-tuan, depa tengok badan Nabi Musa alaihi salam. Sebagai riwayat mengatakan Nabi Musa alaihi salam ni badan yang sasa, badan yang tough, badan yang tegak. Badan yang bentuk shape dia tu bentuk yang cantik, bentuk yang elok sempurna. Bila sampai saja depan Bani Israel, depa sebut apa? Ahsana ma khalaqallah. Depa kata elok daripada kita rupanya. Pula dah. Hari tu hampa duk gaduh, hari tu hampa duk kata dekat Nabi Musa, kata dia tak elok lah, dia tak cantik lah, kulit dia sakit lah, kulit dia sopak lah, kemaluan dia. Macam-macam depa kata dekat Nabi Musa. Bila tengok depan mata, oh, elok daripada kita, cantik daripada kita. Dalam hadis sebut ahsana ma khalaqallah. Depa sendiri sebut, depa kata, oh, cantik betul lah ciptaan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, sampai depa sebut macam tu, depa tengok sendiri keadaan Nabi Musa, maka depa kata beliaulah manusia tercantik ciptaan Allah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut, dengan peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan Nabi Musa alaihi salam dari tuduhan mereka selama ini. Tuan-tuan, selama ni dia duk kata Nabi Musa tu sakit, Nabi Musa tu ada penyakit, Nabi Musa tu ada macam-macam di tubuh badan Nabi Musa. Sebenarnya tak ada apa. Allah nak tunjuk di hadapan Bani Israel bahawa Bani Israel, kamu jangan kata bukan-bukan, sakiti hati Nabi kamu bukan-bukan. Tuan-tuan, tu yang kita kata dulu ni, Bani Israel ni salah satu bangsa yang daripada dulu sampai ke hari ni buat masalah betul. Hatta mereka duduk dengan Nabi mereka pun boleh gosip benda dalam kain tentang Nabi mereka. Tuan-tuan, sampai teruk lagu tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun bersihkan nama Nabi Musa daripada tuduhan mereka. Bila Nabi Musa dapat balik pakaian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, Nabi kata fa akhadha thawbahu falabisa. Nabi Musa ambil balik pakaian dia dan Nabi Musa pakai balik pakaian Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun fatafiqa bil hajar darban bi'asahu. Maka Nabi Musa alaihi salam pukul tongkat, pukul batu yang Nabi Musa yang bawa lari baju Nabi Musa tu dengan tongkat Nabi Musa, darban salatan au arba'an au khamsan. Kata dalam hadis, Nabi Musa pukul tongkat Nabi, pukul batu yang buat lari baju Nabi Musa tu 3 kali, salasan au arba'an, 4 kali, au khamsan. Ada yang kata 3 kali, 4 kali, 5 kali pukulan. Kayu pukul batu. Tuan-tuan, ada sebahagian yang mengatakan batu yang buat lari baju Nabi Musa ni masih lagi ada hari ni dekat Mesir. Masih lagi ada hari ni dekat Mesir. Cuma wallahu alam, tidak tahu sejauh mana kesahihan. Betul ke yang tu batu yang buat lari baju zaman Nabi Musa tu, betul ke tak batu tu, wallahu alam. Tapi memang masih ada. Kalau tuan-tuan yang pi sejarah, yang pi
Kalau yang pergi ziarah Mesir, sebahagian orang, sebahagian pelajar-pelajar yang travel yang bawa mungkin akan pergi. Dia akan tunjuk memang batu tu dia ada kesan macam lekuk orang pukul. Memang ada nampak kesan dekat batu. Tapi wallahu alam tidak tahu sejauh mana kesahihan. Betul ke tak? Dia bila kita cerita melibatkan peninggalan selepas daripada kehidupan nabi-nabi ni, kita kena ada syak wasangka sikit. Barangkali betul, barangkali tak betul. Kita tak kata benda tu betul, kita juga tak kata benda tu salah. Tapi bila ada bukti yang betul-betul kata benda tu memang betul daripada Nabi, betul zaman Nabi Musa punya, betul yang ni daripada Nabi tu, baru kita kata betul. Sebab benda ni orang boleh buat kan tak? Benda orang boleh buat macam-macam. Memang ada. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mesir, memang ada batu tu. Dekat kawasan Mesir, dekat dengan kawasan Bukit Tursina atau apa kalau tak salah saya. Baik. Maka Nabi Musa AS pun pukul batu tadi. Tuan-tuan, daripada segi logik, kalau kita fikir batu pukul, kayu pukul batu, mana yang lebih lembut, mana lebih keras? Kayu lembut, batu keras. Tapi dengan kekuatan Nabi Musa, nak habaknya apa dia? Kayu boleh memecahkan batu, boleh merosakkan batu, boleh membinasakan batu. Kadang-kadang tuan-tuan ada benda yang kita tak sangka, kita tak jangka, tapi boleh memusnahkan manusia. Angin yang kita tengok sedap, sepoi-sepoi bahasa sedap, dia lalu mai kena kita tak kena gaya, boleh musnahkan manusia. Air yang kita minum, kita tengok nampak jernih, nampak elok, nampak cantik, tak kena gaya, banyak kuantiti dia, banyak dia punya kandungan dia, boleh jadi banyak, boleh memusnahkan kita pula. Benda-benda yang kita tak sangka sebenarnya ada kelebihan dan juga kadang-kadang boleh datangkan mudarat kepada kita. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran yang bermaksud, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari apa yang mereka perkatakan. Dan Nabi Musa alaihissalam seorang yang mempunyai pengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran hadis. Kata tuan kitab kita, dalam syariat Bani Israel dibolehkan mandi beramai-ramai dalam keadaan telanjang. Tuan, apa hukum telanjang? Telanjang ni boleh ke tak boleh? Telanjang ni dia ada dua hukum. Pertama harus, yang kedua haram. Haram tu bila? Haram tu ketika mandi tengah orang ramai, tak boleh. Kan, duduk dekat kolah paip masjid mandi telanjang bogel tu, tak boleh. Harus bila? Harus ketika kita seorang diri ataupun bersama orang yang harus untuk tengok aurat kita. Duduk di rumah, mandi dalam bilik ayam, duduk dalam rumah dalam keadaan tak pakai pakaian, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma pelik lah. Cuma pelik tak biasa lah orang buat. Kita walaupun duduk dalam dalam keluarga suami isteri, payahlah nak jumpa tak pakai pakaian ni, biasanya pakai juga. Tapi kalau tak pakai boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengamalkannya kerana sifat malu yang ada pada dirinya. Beliau hanya mandi seorang diri. Maka mereka mula menfitnahnya dengan beberapa tuduhan, dan Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Musa alaihissalam dengan cara memerintahkan batu melarikan baju Nabi Musa alaihissalam, supaya Bani Israel dapat menyaksikan kesempurnaan tubuh badannya. Tidak ada sebarang kecacatan pada tubuhnya seperti yang mereka sebut-sebutkan. Jadi oleh kerana dia duk sebut macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala nak bersihkan nama Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok syariat nabi-nabi terdahulu beza dengan syariat kita. Banyak bezanya. Antaranya kalau zaman Nabi Musa, bila pakaian yang kena najis,
Ada yang kata kena potong buang. Ada yang kata pakaian tu kena buang terus. Kita kalau kena najis, kita kena hilangkan 3 sifat dia. Bau dia, warna dia, rasa dia. Hilang 3 tu, pakaian kita boleh pakai balik. Kita tak gaduh kerak, kena tape burung, kena tape apa, kena benda kotak yang najis apa. Kita tak gaduh nak kena kerak, tompok lubang sana lubang sini. Cukup dengan kita basuh, hilang sifat najis tadi tu, kita boleh pakai. Nabi Musa alaihissalam dosa syirik, dia kena bunuh diri. Mai zaman kita, bila buat dosa besar. Zaman Nabi Musa buat dosa besar, nak kena bunuh diri. Mai zaman kita melakukan dosa besar, kita cukup dengan bertaubat, berazam, tak mau buat dah, nak betul-betul tinggal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima kita punya taubat kita tu. Banyaklah syariat Nabi-Nabi terdahulu beza dengan syariat-syariat kita. Baik, kemudian kata tuan kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tuan, Fathul Bari ini kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Hadis ini memberi peringatan kepada kita bahawa tidaklah seorang nabi pun yang cacat. Kata Imam Ibnu Hajar, tak ada nabi yang cacat. Sebab memang ada, kita pernah sebut dulu ni. Ada sebahagian yang mengatakan Nabi Musa ni pelah lah. Nabi Musa alaihi salam ni masa dia kecil dulu dia pernah makan bara sehingga menyebabkan lidah dia ni pelak dan sebagainya. Ada yang sebut cacat macam-macam. Ada yang cerita Nabi Ayub alaihi salam ni sampai melampau-lampaukan kita cerita pertemuan yang lalu. Sedangkan tidak ada sebarang kecacatan kepada nabi-nabi. Mereka paling sempurna pada tubuh badan. Mereka juga paling sempurna pada budi perkati. Nabi-nabi adalah kalangan manusia yang 100% perfect daripada semua sudut. Daripada sudut luaran, juga daripada sudut dalaman budi pekerti. Cakapnya, perbuatannya, tingkah lakunya, nabi-nabilah orang yang paling menjaga diri mereka. Sesiapa yang menisbahkan kecacatan pada tubuh seorang nabi, sebenarnya dia telah menyakiti nabi itu. Dan dikhawatiri pelakunya menjadi kafir. Kata Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sebut, dia kata Imam Hafiz, dia kata kalau orang sebut macam tu, takut jatuh kufur dia. Takut jatuh kufur dia tu bila dia sebut macam tu. Hadis ini juga menunjukkan secara terang mukjizat Nabi Musa alaihi salam, iaitu pukulan tongkatnya meninggalkan kesan pada batu. Biasanya tongkat kayu apabila memukul batu tidak akan dapat meninggalkan kesan pada batu. Kerana batu lebih keras daripada kayu. Kita ambil kayu, kita cuba pukul, tengok dinding rumah kita hak mana lekat bekas. Tak lekat bekas lah kayu sebab kita guna kayu. Selalunya tongkat kayu akan patah apabila dipukul ke batu berkali-kali dengan pukulan yang kuat. Tetapi tongkat Nabi Musa alaihi salam tidak jadi begitu. Tongkat Nabi Musa pukul batu 3, 4, 5 kali. Tak jadi apa tongkat tu dengan pukul kuat pula. Biasanya pukul kuat, batu tak pecah, tongkatlah yang patah. Tapi yang jadi sebaliknya. Inilah yang dinamakan mukjizat, iaitu perkara yang mencari adat atau perkara yang luar biasa. Mukjizat ni apa? Benda yang berlaku luar daripada keadaan biasa. Luar daripada keadaan biasa, itu yang dipanggil mukjizat. Itu yang dipanggil benda yang mukjizat. Mukjizat ni benda yang bukan daripada benda biasa. Adat dia kayu yang patah, batu yang tak pecah. Tapi mencari adatnya pula, batu tu pecah, tongkat Nabi Musa, kayu yang Nabi Musa pakai tu tak jadi apa-apa pun. Dalam syariat kita tidak boleh membuka aurat kecuali dalam keadaan tertentu. Tuan-tuan, dalam syariat Nabi, dalam syariat kita tak boleh buka aurat ikut suka. Tak boleh buka aurat ikut suka, dalam keadaan tertentu saja boleh. Syariat kita juga telah memansuhkan hukum yang diamalkan zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang diamalkan zaman Nabi Musa alaihi salam. Hukum syariat yang terdapat dalam kitab Taurat
tidak sesuai dilakukan lagi ataupun tidak sesuai pada zaman ini. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Taala sebut apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, apa sahaja ayat keterangan yang telah kami mansuhkan, yang telah kami bataikan. Syariat yang berlaku zaman Nabi Musa, habis dah, tak ada apa dah batal lah. Au nunsiha, ataupun kami gantikan dengan sesuatu yang lain. Na'ti bi khairin minha, maka kami bawakan kebaikan. Zaman Nabi Musa dulu ni syadid-syadid. Benda-benda yang ada beberapa yang kalau kita banding balik dengan syariat Nabi kita, dengan syariat kita lah ni keras. Macam kita sebut tadi, nak taubat daripada dosa besar, bunuh diri. Mai zaman kita taubat biasa aja, sembahyang 2 rakaat cukup. Zaman Nabi Musa nak kena kerak pakaian, zaman kita nak kena basuh je pakaian. Nampak Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, dapat kita ambil pengajaran apa? Yang pertama, tuan-tuan, sifat malu kena ada dalam diri kita. Nabi Musa alaihi salam, kisah yang kita sebut ni ajak kepada kita benda tu. Bahawa Nabi Musa alaihi salam seorang yang malu. Kita orang yang berkedudukan, kita orang yang ada orang bawah daripada kita, hatta dalam keluarga, hatta dalam syarikat, hatta dalam organisasi dan sebagainya, kita orang yang kena jaga ni, kena jaga kedudukan kita. Ada benda-benda yang kita boleh buat ketika kita seorang diri, tapi bila kita ramai-ramai, kita nak kena jauh tinggalkan benda tu. Ada benda-benda yang kita boleh buat depan anak kita, kita tak boleh buat depan anak kita. Ada benda-benda macam ni lah yang boleh mendatangkan kebaikan dan juga manfaat pada diri kita. Kemudian tuan-tuan, yang kedua daripada hadis ni, boleh kita ambil pengajaran juga bahawa nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi, semua nabi-nabi adalah bersifat dengan sifat yang sempurna. Sifat dengan sifat yang sempurna. Tidak ada cacat celah kepada mana-mana nabi. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir daripada hadis ni, boleh kita ambil pengajaran apa? Kita dilarang sama sekali menyakiti, mengatakan benda-benda yang kita tak tahu. Tuan-tuan, ini banyak berlaku. Berapa ramai daripada kita ni sebut kata macam-macam kepada orang yang kita pun tak tahu selok-belok betul benda yang berlaku pada dia. Benda yang dalaman dalam dia kita pun tak tahu. Kita duk korek, kita duk kaji, kita duk macam-macam. Bahkan dia tak korek, tak kaji, dia buat spekulasi dulu, reka macam-macam. Oh, dia tu macam tu, dia tu macam ni, dia tu. Kan? Sama-sama kita kadang-kadang tengok lama tak main. Dia tu lama tak main, itulah hari tu ni semangat sangat, lah ni habis hilang semangat. Padahal dia tu tak sihat, dia tu sakit, kita kata macam-macam. Benda-benda ni kita kena jaga, dan benda ni lah yang dilarang hatta di zaman Nabi Musa sampailah kepada kita hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang ke-12, cerita tentang Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Nabi Khidir. Ini salah satu cerita, salah satu chapter ataupun babak yang cukup penting yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala rekodkan, masukkan dia di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Kahfi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan rungkai dan kita akan cerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri kekuatan, manfaat untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Sebelum tu tuan-tuan, saya mengambil kesempatan pada pagi ini, saya ada bawa tuan-tuan borang Ihya Ramadan. Borang Ihya Ramadan untuk kegunaan sekolah ataupun kutipan sumbangan daripada sekolah. Jadi tuan-tuan yang berhajat, yang berkelapangan, yang ada rezeki lebih,
boleh tuan-tuan sumbangkan kepada pihak sekolah, yang mana sumbangan daripada tuan-tuan berikan itu kami akan gunakan kepada anak-anak pelajar yang akan buka puasa bersama-sama di sekolah selama lebih kurang 26 hari ataupun 25 hari pelajar-pelajar yang akan ada di sekolah sepanjang bulan Ramadan. Dan sebahagian kecil daripada situ juga kita akan gunakan untuk persekolahan. Jadi tuan-tuan yang berhajat, saya tak bawa pagi ni, tapi ada dia kereta, mana-mana yang nak, insya-Allah saya akan bagi kepada tuan-tuan, dan pada pertemuan yang akan datang saya akan ulang baliklah bagi yang tak dapat ataupun yang belum lagi dengar ini, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada semua, mudah-mudahan Allah bagi manfaat pada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina 'anna wa la tuzhi barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.